Satu kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 256 ialah seorang lelaki berumur 44 tahun yang tiba ke negara ini dari Manila pada 9 Jun 2021. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat memandangkan kes tersebut telah dikuarantin sebaik saja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan mengikut prosedur operasi standard. Sementara itu, satu kes sembuh dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 245 orang, manakala 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 115 kes. 795 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,312 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 342 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 137,767 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, waktu operasi pusat vaksinasi Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas akan dilanjutkan bermula 27 Jun 2021. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya menyatakan waktu operasi pada hari Isnin hingga Khamis, Sabtu dan Ahad dilanjutkan dari pukul 8.15 pagi hingga 11.30 pagi, manakala di sebelah petang dari pukul 1.45 petang hingga 3.30 petang. Sementara pada hari Jumaat dan kelepasan awam, pusat vaksinasi ditutup. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.pn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 semasa waktu pejabat. Program Tahsin Qiraatil Quran dilaksanakan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam pembacaan Al-Quran, khususnya dari segi fasyahah, makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid. Diungkayakan oleh Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama menerusi program At-Tadwir bahagian sekolah ugama. Program tersebut mendukung hasran ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi melahirkan generasi celing Al-Quran dan belia mesra Al-Quran. Program Tahsin Qiraatil Quran menyasarkan para pegawai dan guru sekolah ugama di keempat-empat daerah. Sejak pelaksanaannya awal bulan ini, 115 orang guru pentasmik dilantik, terdiri daripada guru-guru lepasan kursus seni membaca Al-Quran dan guru-guru yang berkebolehan dalam pembacaan Al-Quran. Seramai 2,168 orang guru yang terlibat dalam program Tahsin Qiraatil Quran yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa dengan peruntukan selama 2 jam. Program ini diharap akan dapat meningkatkan kemampuan guru-guru dalam pembacaan Al-Quran dan menjadikannya sebagai amalan yang berterusan untuk sentiasa membaca Al-Quran. Sepanjang program, guru-guru didedahkan dengan kemahiran menghalusi dan membincangkan bacaan hukum tajwid pada surah-surah terpilih.
Di sini dalam program tahsin berdasarkan praktikal. Macam mana yang kaedah aplikasi hukum-hukum tajwid yang akan dihalusiatu. Macam minggu ini saya pilih tajuk ikhfa hakiki. Mungkin minggu depan insya-Allah saya akan pilih hukum ikhfa syafawi, iaitu praktikal dari segi sebutan. Jadi ini semua ilmu yang disampaikan dalam program tahsin ini adalah untuk sebagai bekalan. Actually guru sudah ada, hanya untuk top up saja lagi. Program yang diadakan seminggu sekali dilaksanakan di 51 buah pusat. Bagi guru-guru, program tersebut banyak membantu mereka dalam meningkatkan mutu pembacaan Al-Quran untuk diseramkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dapat ilmu yang bermanfaatlah dan akan diajarkan oleh kanak-kanak insya-Allah. Kami dapat mengapply kepada murid-murid kami di sekolah-sekolah, yang mana bacaan guru, kami selaku guru mesti memperbaiki bacaan kami terlebih dahulu sebelum mengapply pengajaran kepada murid-murid, supaya murid-murid bacaannya akan lebih baik lagi. Melalui program tersebut, ia dijangka dapat meningkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah agama. Tiga program dirancang untuk mengajak warga emas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menimba ilmu serta membuat kajian bagi memohon bantuan kebajikan warga emas. Ketiga-tiga program itu ialah program Majlis Khatam Al-Quran, program Kamil yakni kebajikan, amali, muhasabah, istiqamah dan lutanan, dan program bantuan kebajikan warga emas. Program-program tersebut dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dan Pertubuhan Warga Emas Brunei. Ia akan dilaksanakan untuk jangka masa pendek 3 tahun dan jangka masa panjang 5 tahun mengikut keutamaan dan keperluan. Pelaksanaan program Kamil dibincangkan pada mesyuarat khas yang diadakan kemarin di Pusat Dakwah Islamiah. Mesyuarat tersebut merupakan susulan daripada program kolaborasi keagamaan yang dirasmikan pada April lalu. Pelaksanaan program Kamil melibatkan bantuan pihak Pusat Dakwah Islamiah, antaranya memperbaiki hal ehwal amali ibadah, khususnya solat warga emas dan program berdakwah ke pedalaman. Lebih 50 keping gambar hasil seni karya kreatif diketengahkan dalam pameran pertandingan fotografi. Bahan beritanya dan bahan berita yang lain dapat diikuti selepas petikan titah ini. Orang ramai terutama peminat seni fotografi berpeluang menyaksikan detik-detik manis sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 semasa pameran pertandingan fotografi yang diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Pameran yang dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga 18 Julai itu mengetengahkan lebih 50 keping gambar hasil seni karya kreatif para peserta pertandingan. Pameran merupakan inisiatif Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan diselenggarakan bersama oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bagi melahirkan dan mengangkat karya seni kreatif terbaik di negara ini. Antara yang dipamerkan ialah hasil-hasil gambar oleh para pemenang, antaranya Awang Abdul Hamid bin Haji Abdul Rahman dengan tajuk gambar Generasi Baru dan Awang Muhammad Hamizan bin Haji Ali Hamzah dengan gambar bertajuk Keceriaan Generasi Muda menyambut Hari Kebangsaan Brunei Darussalam ke-37 yang masing-masing menjuarai bagi kategori A dan B. Pameran yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 ini akan dilaratkan ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Seria pada 19 Julai hingga 1 Ogos dan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Blain pada 2 hingga 15 Ogos.
Negara Brunei Darussalam menghasilkan 1.15 kilogram sampah per kapita sehari, menjadikan penghasilan sampah per kapita tertinggi di rantau ASEAN. Justru, bagi menyokong sasaran negara untuk mengurangkan sampah dan meningkatkan kadar kitar semula, Green Depot Recover Company dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan menganjurkan pertandingan kitar semula untuk sekolah-sekolah. Daerah Temburong baru-baru ini membuat pendekatan mengenainya di Sekolah Rendah Sultan Hassan Temburong dan Sekolah Rendah Ratai. Melalui pertandingan tersebut, ia dapat mendorong para pelajar untuk memulakan projek kitar semula di samping meningkatkan keselesaan persekitaran sekolah. Apa yang penting, pertandingan itu mampu mempromosikan dan memperkenalkan pengurusan sampah iaitu 3R, reduce, reuse dan recycle untuk mengurangkan jumlah sisa pepejal dan sisa industri. Ini adalah bagi memberikan kesedaran kepada murid-murid mengenai pentingnya menjaga alam sekitar seperti mengurangkan pencemaran, mengelakkan kepupusan sumber alam dan sebagainya. Melalui program ini, murid-murid dilatih untuk lebih berdisiplin dan tidak membuang sampah sebenarnya dan membuang di tempat yang betul. Dalam pertandingan, para pelajar perlu mengumpulkan bahan kitar semula seperti botol, tin, plastik dan kertas. Program ini membina kesedaran diri agar peka dan sayangkan alam persekitaran. Dapat meningkatkan kesedaran untuk lebih perhatian pada alam sekitar. Selaras dengan tema Be Clean, Be Green, Be a Recycling Machine, pertandingan mampu meningkatkan kesedaran pelajar akan pentingnya manfaat kitar semula. Sebilangan orang mungkin beranggapan sikap pemalu yang sudah terbiasa sejak kecil akan terbawa-bawa sehingga dewasa. Namun, berbeza dengan apa yang berlaku kepada seorang peminat seni silap mata tempatan apabila sikap pemalunya berupah sehingga beliau kini menjadi seorang penghibur iaitu ahli silap mata. Bahkan hobinya itu kini menjadi sumber mata pencariannya. Laporannya bersama kru RTB News Mojo. Awang Muhammad Zul Azmi Marzuki atau lebih dikenali sebagai Azmi Marzuki mula mencuburi seni silap mata sejak tahun 2007. Kemahirannya menghiburkan penonton dengan aksi menakjubkan menjadikannya dikenali dalam kalangan para peminat seni silap mata tempatan. Pada awal penglihatannya, belia tempatan ini mengakui mempunyai banyak kelemahan memandangkan beliau hanya mempelajari berbagai teknik silap mata dari rancangan televisyen dan buku-buku. Sambutan, of course, ada yang negatif, ada yang positif. Okay. Tapi yang pastinya, I will take more on positive side because on positive side will make me move forward. Kira, I still take care of the negative part, especially when they said apa barangan ni, sensitive. I will be do a better one, a new one untuk improve myself juga. So dari sanalah aku ambil 50-50 lah kira-kira. Sebagai seorang pelukis di sebuah firma arkitek, Azmi Marzuki juga mengakui sudah lali dengan cabaran. Bahkan, pemikiran kreatif dan usaha gigih jika digabungkan, katanya, boleh menghasilkan impak positif. We do something yang tadi minat, and at least we get something from it juga. I'm still do this everything locally lah. Ada plan sudah akan buat try to do something overseas lah. Maybe insyaAllah in a few years lah. And insyaAllah in the future we do have plan something big for Brunei lah. Kegigihan yang ditunjukkan oleh anak tempatan ini wajar dicontohi oleh para belia di luar sana. Jangan takut untuk mencuba. Apa yang penting, manfaatkan setiap peluang yang ada untuk memajukan diri sehingga berjaya.
Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Konsep perusahaan makanan dari rumah kini menjadi pilihan para pengusaha. Ini kerana ia memudahkan para pengusaha untuk mempromosikan produk mereka melalui media sosial. Konsep seperti ini menjadi pilihan bagi 2 orang pengusaha di daerah Tutong. Bagi Dayang Nurulina binti Haji Alias dari Desatopia.bn dan Sofia Biskan, minat yang mendalam dalam bidang pastry mendorongnya untuk menjalankan perniagaan pembuatan kek. Dengan sokongan ibu bapa, beliau bersama adik-beradiknya menjalankan perniagaan di kediaman mereka di Kampung Tanjung Maya lebih 5 tahun lalu. Meskipun perusahaan tersebut hanya sebagai perniagaan sampingan setiap hujung minggu, namun ia dapat menjana pendapatan lumayan. Jumlah lebih dari 3,000 lah hasil dari penjualan biskut sama kek kami lah. Biasanya kan satu customer menempah semua jenis biskut lah, 6 jenis biskut. Kalau kek sekurang-kurangnya 2 jenis kek lah mereka menempah. Jadi biasanya kami menerima berapa ratus customer lah. Seorang lagi pengusaha dari Roma, Deng Haja Saira binti Haji Lahin dari Kampung Telamba menjalankan perniagaan laksa sejak beberapa tahun lalu. Permintaan orang ramai terhadap produk laksanya sangat menggalakkan. Menurutnya, perniagaan tersebut mampu menjana pendapatan sampingan dan berharap dapat mengembangkan lagi perusahaannya. Kebanyakannya orang ramai menempah melalui WhatsApp lah, cara online. Kemudian ada juga arah kanak-kanak, anak dipesan. Kemudian ada juga kalau misalnya bertemu di jalanan kah, di mana di kedai mana pun, ada juga tu yang berkesempatan tu untuk menempah. Sebenarnya perniagaan seperti ini bolehlah untuk menambah pendapatan, dan yang boleh kata ni kalau dapatlah dibesarkan lagi lah. Jalan Bukit Udal di daerah Tutong ditutup sepenuhnya selama 6 bulan bermula hari ini. Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan adalah disebabkan kerja-kerja menaik taraf jambatan besi menjadi jambatan konkrit. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam kenyataannya menasihatkan orang ramai untuk menggunakan jalan lencongan yang disediakan dan sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi papan tanda lalu lintas serta had laju bagi mengelak perkara-perkara yang tidak diingini. Bagi aduan, hubungi pihak Jabatan Kerja Raya melalui talian Darussalam 123 Live Chat 833-3123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau email ke pro@pwd.gov.bn. Liga Futsal Brunei 2021, pasukan RSFT dan Shah Kampung meraih kemenangan selepas menundukkan lawan masing-masing dalam perlawanan yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas. RSFT bermula dengan baik pada perlawanan semalam apabila hanya memerlukan 7 minit untuk menjaringkan 2 gol pendahuluan mereka pada minit ke-6 dan ke-7. Manakala gol saguhati DDTFT pula dijaringkan pada minit ke-38 untuk permainan berkesudahan RSFT 2 DDTFT 1. Sementara dalam aksi perlawanan kedua, pasukan Shah Kampung berjersi jingga mengatasi Street United 3-2. Street United berjersi kuning mendahului pada minit ke-4, namun Shah Kampung tidak menunggu lama untuk menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-5 dan menyusul lagi jaringan pada minit ke-26 untuk memintas kedudukan 2-1. Gol penyamaan Street United muncul pada minit ke-35, namun pada minit ke-38 Shah Kampung menjaringkan gol kemenangan buat pasukannya dengan keputusan 3-2.
Kejohanan Piala Bola Keranjang 2021 diteruskan dengan 2 lagi perlawanan semalam bagi bahagian wanita dan kumpulan A bahagian lelaki. Perlawanan berlangsung di gelanggang Bola Keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan pertama menyaksikan pertemuan bahagian wanita antara Lidu Patestri menentang pasukan Systematic. Systematic yang berjersi kuning lebih banyak menguasai permainan dengan mendahului pada setiap suku permainan 21-19, 34-28, 47-45 dan memuktamadkan kemenangan dengan kedudukan akhir 62 berbalas 52. Sementara dalam bahagian lelaki, kumpulan A pula menyaksikan pasukan Bujang Senang berjersi jingga turut mencatat kemenangan dengan kedudukan tipis 74 berbalas 71 menewaskan pasukan N1.